حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت جد يا طه بالنور هداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati samanya denganmu ya Rasul rindu untuk bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga ya bashir al-khair ya Rasulullah ya dalil an-nur ya Habib Allah ya Habib al-qalbi ya khair al-baraya ya li jita bil haqqi rasul al-hidayah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin al-amin imamil muttaqin wa imamil mursalin
وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته ومنهجه إلى يوم الدين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. Kasihi puan pengacara majlis yang berusaha, Tuan Guru Besar Tuan Haji Zamri bin Abdul Majid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lubuk Cempedak, yang berbahagia Ayahanda Al-Fadhil Tuan Imam Tuan Haji Abdul Rashid Tuan Haji Abdul Hamid bin Muhammad Rashid, Imam Qaryah Masjid Al-Hijrah Lubuk Cempedak, Ashabul Fadilah, tuan-tuan pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru yang berusaha, guru-guru penolong kanan Sekolah Kebangsaan Lubuk Cempedak, Lubuk Cempedak, antara Teluk dengan Lubuk ni dia nak tukar, tuan-tuan. Teluk Cempedak di Pahang tu. Seterusnya para guru, para waris yang dipertua PIBG, yang pengurusi tentang apa ni, bot tambang apa, dan juga yang diraikan anak-anak, murid-murid, putra dan putri warga Sekolah Kebangsaan Lubuk Cempedak, Sekolah Kebangsaan Pulau Tuba, Sekolah Menengah Kebangsaan Langkawi, Sekolah Kebangsaan Selat Baganyok. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati Allah SWT. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT pada pagi ini hari Rabu, hari Rabu 12 hari bulan 10 2022 bersamaan 15 Rabiul Awal dah, tuan-tuan, 1444 Hijrah. Kita dapat peluang dan ruang untuk sama-sama berhimpun di Masjid Al-Hijrah. Kita dapat berhimpun sama-sama pada pagi ini di bulan Rabiul Awal 1444 Hijri. Jadi tahniah dan syabas kepada semua pihak yang telah pun memberikan kerjasama yang terbaik bagi menjayakan program sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kali pertama sampai ke Pulau Tuba. Alhamdulillah, dengan suasana dan keadaan yang cukup menarik, cukup mesra di antara masyarakat yang ada di Lubuk Cempedak ini. Kita dapat sama-sama bekerjasama untuk menjayakan program sambutan. Ada duduk Jitra lah, ada yang duduk belah sana lah, kan? Alhamdulillah, kita pakat mai berhimpun di sini untuk kita ambil manfaat, ambil ibrah dan pengajaran daripada apa yang telah pun dijayakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam misi dakwah, misi penyebaran risalah Islam kepada masyarakat, kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita membicarakan berkenaan dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah tentulah tergambar di kotak pemikiran kita seorang insan
yang cukup berharga dan bernilai kepada kita, orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah SWT, di mana dengan keberadaan dan kehadiran insan yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini, maka kita mendapat panduan dan pedoman untuk menelusuri kehidupan atas muka bumi ini dengan syariat Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kena syukuri dan hargai nikmat perutusan kebangkitan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini, kerana dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merubah keadaan dan suasana yang ada dalam masyarakat pada saat dan ketika itu. Apalah slide show tu pekat-pekat tengoklah kan saya tak ada depan ni tengok tu sana jauh tak apa. Saya akan sebut secara sepintas lalu lah apa yang ada dalam slide show tu kan. Jadi betapa pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada apa? Kepada kita insan yang beriman ini, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Allah sebut dalam ayat ni tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya telah dianugerahkan, dikurniakan kepada orang-orang yang beriman. Ini satu keistimewaan orang beriman tuan-tuan. Allah hantar mai, Allah bangkitkan seorang Rasul daripada kalangan mereka sendiri. Makna Nabi yang mai kat kita ni ialah manusia, bukan jenis jin, bukan malaikat, tapi manusia, supaya Nabi SAW boleh berhubung, boleh berkomunikasi, boleh tunjuk cara, boleh buat simulasi kenaan dengan apa yang perlu dilakukan oleh seorang insan yang menjadi abid ilallah, yang menjadi apa? Hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut segala resepi dan acuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi kita orang beriman tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat tu laqad manallahu 'alal mu'minin, maksudnya Allah bagi keistimewaan ini, anugerah ni kepada orang yang beriman. Kenapa? Kerana orang yang beriman ni dia confirm dah jadi muslimin, jadi orang Islam. Tetap dah, sebab dia nak proses sebelum nak jadi mukmin, dia kena melalui muslimin. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di kalangan orang-orang Islam ni pun, apabila dia tidak ada iman dalam hatinya, dia akan menimbulkan banyak permasalahan, banyak konflik, banyak pertentangan dalam kehidupannya. Sebab tu orang Islam ni ada yang jenis Islam kapal Islam. Tahu Islam kapal Islam? Jenis tenggelam timbul, ataupun disebut dengan ringkasnya Islam Cat Nat Wenti. Itu bukan bahasa Siam, itu ringkasan tuan-tuan. Islam ketika mana mengucap, dia jadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi Islam. Bila lepas tu dia pun tenggelam. Bila pula nak timbul? Bila nak ni makna waktu bersunat. Tahu sunat? Masuk Jawi ya. Ni masuk Jawi semua orang kan ni? Mengaku dia siap lah kan? Masuk Jawi bersunat. Jadi semua pakat apa? Pakat ambil kira ni, orang Islam kena bersunat, dia pun okey lah. Tu pun tengah nak boleh ni, dahsyat lah. Bukan senang pula tak pahala mudah ni. Zaman-zaman pun kita tanya balik Tok Wan. Tok Wan cuba cerita pengalaman Tok Wan masa sunat dulu kan. Tok Wan sunat umur 18 tahun. Boleh jadi 18 tahun. Masa awal-awal itu pada lari duk mainkan karin lah, duk main cukup puyuh lah, main combat lah apa semua. Tu zaman tu nak boleh sunat tu pun panjang cerita.
Kira mai kat Tok Mudin pun tengok lipok. Pasal apa? Pasal tengok dia duduk sunat hak umur 8 tahun, ni 18 tahun. Bayangkan tengok. Dia pun duduk adjust dengan mata pisau ada ni. Tak boleh nak pi dia tau ni. Dia duduk kena asah 18 kali. Sebab apa? Bila dia silat pisau tu tembui. Kali-kali tengok tak ada hilang dah. Asal tadi duduk elok depan tu imam, depan tu Mudin. Dia terlari pergi mana? Dia tengok Tok Mudin duduk asah pisau dahsyat kan, dia pun lari kena ligan pula. Ligan masuk dalam lautan nipah, terjun sungai, pakat ligan macam mana ligan ke bawah. Bayangkan tengok nak boleh sunat tu pun. Tangkat tu pegang tu ya. Letak atas batang pisang ada. Saya tengok gambar alamak Cikgu Zamri. Gambar orang masuk Jawi dulu duduk atas batang pisang. Gambar alamak dah dari lepas cerita lah orang tadi memori indah semua ni. Tok Mudin pun tengok aku tak asal dah aku pakai sembelih terus ya. Tapi taklah sembelih terus. Bersunat lah. Tu anak boleh. Duduk seminggu lega habis. Pak pun tanya, "Macam mana awang? Lega dah? Masuk Jawi?" Dia kata, "Alhamdulillah lega." Kalau itu Pak nak bagi ham nikah terus ya. Rupanya pasal Pak yang sunat, pasal nak bagi nikah. Lepas tu dia main tangwin tu lah. Lepas dia sunat dia tenggelam pula. Lepas tu main tak nak kahwin, teringat pula kata dia Islam. Lepas menikah tenggelam pula dah. Lut pula dah. Bila pula teringat Islam ni? Dekat nak mati, cap nat winti. Islam ketika mengucap, Islam ketika mana bersunat, Islam ketika mana berkahwin, Islam ketika nak mati. Cukupkah? Tak cukup. Tak memadai tu punya Islam. Dia kena keseluruhannya, kena bawa Islam dalam kehidupan kita. Maka Nabi SAW mai ke alam dunia ni bawa kerahmatan kepada kita, bawa keberkatan dalam kehidupan kita. Batu rahmat ni suatu anugerah yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Batu Nabi disebut sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan kamu bawa rahmat kepada sekalian alam. Rahmat kita orang beriman dapat hidayah Islam daripada Allah SWT melalui dakwah dan risalah yang dibawa oleh baginda Rasul SAW. Nabi Muhammad itu pakej Islam dan iman ini tuan-tuan disebar luaskan, dan Allah SWT beri hidayah, beri petunjuk kepada insan yang dikehendaki untuk mendapat Islam. Sebab tu Nabi berjuang 23 tahun tuan-tuan. 13 tahun di Mekah memfokuskan soal akidah, soal iman, soal keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di saat kelahiran Nabi SAW seperti mana yang kita sedia maklum, masyarakat berada dalam suasana jahiliyah. Masyarakat tidak mengenal halal dan haram, dosa dan pahala, baik dan buruk, hak dan batil. Mereka hantam, membujur lalu, melentang sapu. Ini masalah tuan-tuan, perempuan sekalian. Mereka seronok dengan hidup mereka menyembah berhala, menyembah batu. Kemudian buat benda mungkar, benda maksiat. Bunuh anak perempuan dia hidup. Pelik tak? Pelik. Bini dia nak beranak. Kalau nak beranak dia dunia, kalau lah ni orang pergi hospital, orang pergi klinik bersalin lah tapi dah dia awak pergi mana? Awak pergi tengah padang pasir. Pergi tengah padang pasir, kemudian pergi duduk korek liang, tunggu bini beranak. Tengok-tengok anak perempuan, ambil keluar anak tu terus di kambui. Tahu kambui? Dikebumikan anak tu, dibunuh hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Allah sebut dalam Quran. Apabila kanak-kanak yang yang suci bersih ini bertanya, kenapa aku dibunuh? Apa dosa aku? Aku dibunuh sebegini rupa, diperlakukan dengan sebegitu. Tu zaman jahiliyah tuan-tuan. Pasal buat dia anggap kata anak perempuan ni bawa sial, bawa aib, malu mereka dengan anak perempuan. Lepas tu dia bunuh. Yang jadi pelik dia, bini dia lelaki ke perempuan?
Perempuan, hak bini dia buat balik main rumah, hak anak dia pergi bunuh. Tu nampak dia jadi apa? Celah. Kerana dia hanya mengikut nafsu semata-mata. Dia mengikut al-qabla al-khataki. Dia apa kepala, ikut kepala khatak dia. Yang menjadikan dia al-haru wal-biruni. Jadi haru biru. Yang menyebabkan apa? Kecelaruan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengambil Islam sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan mereka. Dibunuh. Itu hak bunuh masa kecil. Hak bunuh waktu gadis sunti naik umur 9 tahun dibunuh orang. Dia biar pergi anak tu besar sikit. Kemudian dia akan bawa anak tadi ni ke satu tempat. Dia perlu tengok pak duk gali lubang, dia pun tolong gali semua lubang tu. Anak kecil kan. Baik dah siap apa semua. Dia kumpan anak dia masuk di dalam apa? Dalam liang itu dan ditimbus anak tersebut. Dibunuh secara begitu. Kerana mereka menganggap apabila anak ni umur 9 tahun, tetamu dia pomai bukan takat jamu ayak minum ya. Kena bagi anak tu balik pergi kat tetamu tu ikut dia nak buat apa pun. Itu yang dia rasakan. Jadi hidup yang sebegitu, hidup yang tidak ada ketentraman, kebahagiaan, dengan berzinanya, dengan minum araknya, berjudinya, dengan pelbagai bentuk kemungkaran yang mereka lakukan, maka keadaan itu dirubah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya syariat Islam, undang-undang Islam, panduan sebagai kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insan yang beriman, Allah anugerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita raikan pada saban tahun, tuan-tuan, apabila menjelangnya 12 Rabiul Awal. Dan kali ini kita melihat di beberapa tempat di Malaysia ni sambutannya begitu meriah sekali. Diadakan perarakan, diadakan marhaban, berzanji. Kemudian macam mana yang Tuan Imam sebut tadi, banyak pertandingan melibatkan anak-anak, pertandingan mewarna, pertandingan azan, pertandingan apa, khutbah, nak latih anak-anak ni apa semua untuk apa? Untuk menggilak bakat mereka supaya mereka ini menjadi generasi yang meneruskan kesinambungan untuk menyebar luas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia adakan apa? Macam-macam lagi lah, dengan ceramahnya, dengan forumnya, dengan bicara Maulid sallallahu alaihi wasallam, banyak malam cinta Rasul dan macam-macam lagi lah. Ada setengah masjid bukan takat buat sehari 2 hari lah, sampai 3 hari program penuh. Gitu tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat sekalian. Kerana apa? Kerana dulu kita berada dalam fasa pandemik COVID-19, 2 tahun tak boleh nak buat program, kerana tak dapat untuk nak bertemu bersua wajah seperti mana hari ini. Hari ini kita boleh berlarak ramai-ramai, kita boleh bersalawat, kita ucap salam pada baginda Rasulullah SAW. Apakah kita merasai betapa keseronokan dan kegembiraan itu, kerana kita dapat untuk sama-sama mengingati kelahiran dan sejarah perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukurilah atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan kehadiran hari ini pun alhamdulillah ni ramai ni, ramai lah, melibatkan pelajar sekolah, melibatkan warga Korea, anak-anak Korea, pak-pak Korea, tuk-tuk Korea, cucu-cucu Korea, semua pakai mic belakang, untuk kita nak raikan hari Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut alladzi laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'asa fihim. Allah bangkitkan di kalangan mereka ini seorang rasul daripada kalangan mereka juga, iaitu jenis manusia. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilaih. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ni manusia seperti kamu yang Allah wahyukan kepada aku dengan Al-Quranul Karim. Dan kemudian apa yang Nabi lakukan, tuan-tuan, wa yuzakkihim tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, sucikan jiwa manusia daripada kekotoran kafir,
daripada najasatul kufri, kenajisan kufur yang ada dalam lubuk hati mereka, diubah kepada apa? Nurul imani wal Islam, kepada cahaya iman, cahaya Islam. Jadi yang Nabi bawa main miftahul khairat, anak kunci pintu-pintu kebaikan. Nabi tutup semua pintu kejahatan yang selama ni ditonjolkan oleh iblis dan syaitan. Batu iblis dengan syaitan ni kena apa? Kena jaga-jaga. Kena ambil apa? Ambil kewaspadaan. Jangan bersekongkol dalam perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, kerana itu tajaan daripada iblis dan syaitan. Sebab dia tu musuh kita yang paling nyata. Sebab tu Allah sebut dalam Quran dalam surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Ingat kata Allah, perjanjian kamu dengan aku. Bukankah Tuhanmu telah mengikat satu perjanjian, wahai Bani Adam? Bani Adam ni siapa? Manusia. Kita. Anak cucu Adam alaihi salam. Maka apa yang Allah perintahkan? Allah ta'budu syaitan. Jangan jadi hamba syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Kadang orang bila bertanya dia, jangan sembah syaitan, jangan jadi hamba syaitan. Dia kata dia bukan sembah syaitan, dia sembah berhala, dia sembah patung. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran apa tuan-tuan? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, sembah berhala, tenung nasib tu semua perbuatan keji daripada amalan syaitan. Maka hendaklah kamu jauhkan daripada kehidupan kamu supaya kamu mendapat kejayaan dan kecemerlangan. Maksudnya apa? Sembah berhala, minum arak, berjudi, apa lagi, tenung nasib, tikam ekor, apa lagi sport toto ke apa, semua tu kerja syaitan belakang. Tajaan syaitan. Walaupun kamu tak sembah syaitan, tak abdikan syaitan, tapi kamu duk ambil perkara-perkara yang apa ditonjolkan oleh syaitan, maka secara tak langsung kamu jadi kroni syaitan. Kamu jadi pendukung syaitan, kamu bersekongkol dengan segala kerja-kerja jahat syaitan. Allah tegah, Allah larang manusia daripada terjebak kepada benda mungkar, benda maksiat, tuan-tuan. Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kerana syaitan ni dia merupakan musuh kamu yang paling nyata. Sebab tu syaitan ni dia kepung kita 4 penjuru. Saya ingat bila raya ada 4 penjuru, 5 penjuru kan, 5 orang lawan. Rupanya syaitan pun dia kepung kita 4 penjuru, anak-anak sekalian. Depan, belakang, kiri dan kanan. Bayangkan kita nak pergi ke mana ni, nak lari pergi mana. Kalau kita dikepung sampai 4 penjuru, pergi belah kanan, ada orang tangkap kita. Pergi belah kiri pun kena, depan pun kena, kiri pun kena. Macam mana bercara? Utara, selatan, timur, barat, semua dikepung. Bayangkan sukarnya kita nak berlepas diri daripada kepungan tersebut. Namun kita sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, Allah bagi jalan keluar kita untuk bebaskan diri daripada syaitan, iaitu melalui apa? Jalan atas dan jalan bawah. Apa jalan atas? Jalan atas mana? Udara ke? Naik kapal terbang? Yalah, itu kalau kita ikut jalannya, jalan darat, jalan udara, jalan jalan laut. Maksud jalan atas, kita angkat tangan doa pada Allah SWT, minta jauh daripada syaitan. Sebab tu kena perbanyakkan doa anak-anak sekalian dalam kehidupan kita ni. Mula daripada bangun tidur sampai kita tidur semula, pagi, petang, siang, malam, perbanyakkan apa? Dengan zikrullah, dengan doa kepada Allah SWT. Kita minta jauh daripada hasutan dan gangguan syaitan. Kan kita dah baca ayat selalu kan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Itu semua
Ayat-ayat yang kita baca, doa yang kita mohon daripada Allah SWT melindungi kita daripada gangguan dan hasutan syaitan, laknatullah. Kerana syaitan ni musuh, dia suka ganggu manusia nak buat kerja-kerja baik, kerja-kerja yang berkebajikan, dia akan halang kita, dia akan goda kita. Kadang dia minat nak buat benda baik, tapi dia terpengaruh dengan dengan benda-benda yang mungkar, benda yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tahu tak apa hayya 'alas salah? Marilah mengerjakan hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Dia dengar kadang dia ulang pimai, ulang alik tapi lalu depan masjid ni. Orang duk bang tu dia dengar, tapi dia nak kona masuk masjid tu dia rasa berat. Sedangkan dia nak kona nak pergi market, mudah kan? Ataupun dia nak kona nak pergi main bola apa semua, dia rasa mudah. Tapi nak main ke masjid pasal dia rasa berat. Ini nafsu yang tak dikontrol, yang tak dikawal, yang duk seronok dengan benda-benda lara, benda-benda yang sia-sia, menyebabkan kita akan terperangkap dengan jebak yang dipasang oleh syaitan laknatullah. Tu kena lawan. Dia musuh kita kita kena kena berjuang, kena berjihad untuk lawan. Untuk kita nak pinggirkan dia daripada kehidupan kita. Jadi cara kita nak berlawan, cara kita nak atasi diri kita daripada dipengaruhi oleh syaitan, maka kita kena memperbanyakkan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kita mengingati Allah itulah jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi sejahtera. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala, jiwa kamu akan merasai ketenangan dan kebahagiaan. Suatu anugerah kurniaan yang cukup berharga kepada insan yang beriman bertakwa apabila Allah limpahkan kepada dia ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Yang ni yang kita nak dalam kehidupan kita, dalam segala gerak kerja, gerak laku yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Justru itu saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ambil perhatian, ambil kewaspadaan dengan segala bentuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemungkaran dan kemaksiatan, serta juga yang membawa kepada benda-benda yang lara, yang sia-sia, yang tak berfaedah. Sebab dia ada agenda daripada golongan kafir, golongan musuh-musuh Islam yang mengucar-ngacirkan kepribadian dan juga syakhsiah umat Islam. Diserang manusia ni dengan 3S. 3S, yang pertama sport, yang kedua song, yang ketiga seks. Sport ni melalui sokan. Sokan letak bola sebiji penuh stadium. Pakat main penuh di stadium tu. Kadang ada yang abaikan solat. Itu yang menjadi masalah. Dia buat main macam-macam lah, dengan pertandingan macam-macam. Dalam sokan bukan ada macam-macam. Dia punya bina badan lah, apa lagi, acara renang, kuat dada, kuat apa lagi, kuat lentang apa semua kan. Terpengaruh habis semua. Kadang duk tengah maghrib tu, waktu tu dia buat acara renang, tahu orang duk bang maghrib sini acara renang buat secara langsung, sukan Commonwealth. Cucu duk tengok, tak wan tak pergi masjid lagi ke? Dia kata tunggulah Zat. Tunggu Zat apa? Orang bang lah. Tahu dia pergi Al-Azhar nampak. Dia tadi nak tengok acara renang. Tu apa nak boleh tengok tu kan? Hak berenang tu orang perempuan pakai benteruk tu kan? Dan tu bukan nak tengok dia, nak tengok skill dia berenang. Gitu pula. Pandai dia kelentong nak cucu. Sekali dengan Tok Wan tak pergi masjid. Punca apa tu tuan-tuan? Punca daripada apa? Ni, jarum-jarum halus daripada musuh-musuh Islam. Dia bawa masuk benda-benda macam tu. Kita kena jaga, kita kena prihatin dalam soal yang macam tu. Sebab apa? Ini di antara agenda daripada musuh Islam. Yang kedua, song ni, hiburan yang melampau, konsert yang liar. Kita tengok, Masya Allah, dahsyat. Bercampur aduk lelaki dan perempuan semua pakai berpoya-poya sampai jadi tak ketahuan halal. Jadi masalah.
Kan? Apabila nyanyian lagu-lagu yang tidak membawa kepada apa? Mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang hanya duduk seronok, lepas tu dia bercampur kuih, lepas tu dia pakat minum arak, dia pakat Allahu Akbar. Pakat duduk sidung hang aku, pakat duduk merimpit. Oh, dia pulun jemu. Dia sanggup ambil duit tau. Konsert harga tiket RM500, dia sanggup beli. Main masjid, ada tu imam bendahari duduk tunggu depan masjid. Minta anak masuk masjid lah, main RM5. Ataupun hang guna ayat kolah masjid, hang kena bayar RM5. Ada? Free of charge lah kau. Masjid tu, masjid bayar. Ada lah tabung derma tu kan. Tabung infak tu bayar dengan duit tu lah. Bukan minta duit kita. Tak ada pun. Tapi hak konsert tu, beli tiket mahal-mahal, dia sanggup. Awal lagi view. Nak masuk pukul 9 malam tu. Asar masuk dah. Maghrib tak bayar lah. Nampak tak? Dia main dengan song S. Dan yang ketiga seks, iaitu seks rambang ni, maksudnya hubungan tanpa nikah. Ini bahaya. Berselerak kadang anak-anak luar nikah, anak-anak yang tidak sah taraf. Di hospital tu ramai tuan-tuan, anak-anak gadis yang masih muda, remaja, tapi dah lahirkan anak yang luar nikah. Hasil daripada apa? Pergaulan yang tidak mengikut syariat dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita kena jaga supaya kita jangan terjebak kepada benda-benda munkar, benda maksiat. Dan inilah yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak menghapuskan segala bentuk al-munkarat, al-khabisat. 23 tahun Nabi mengambil tempoh masa untuk nak menjelaskan kepada manusia, dan akhirnya Allah bagi kemenangan, kejayaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas semangat jihad perjuangan yang hebat yang baginda dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in melaksanakan dengan penuh kecekalan hati, dengan penuh kesabaran. Kita hargailah perjuangan dan jihad besar yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, diteruskan oleh para tabi'in, ulama amilin, sampailah kita pada hari ini kita menjadi golongan yang peneraju ataupun penerus kepada dakwah Islam. Dengan kita sentiasa menjadikan diri kita insan yang melaksanakan segala perintah dan arahan daripada Allah SWT dengan sebaik-baiknya, dan seterusnya kita menjauhkan segala bentuk kejahatan dan kemungkaran. Fi'lut ta'at wa tarkul manhiyah. Kita laksanakan segala bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita menjauhkan diri kita daripada sebarang bentuk perkara yang membawa kepada menderhakai, melanggari segala arahan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi melaksanakan operasi dan modus operandi tazkiyatul nufus wa tazkiyatul qulub. Maksudnya tazkiyah ialah pembersihan jiwa, pembersihan hati. Kena suci hati. Hati kita ni kena bagi jadi cantik. Nak bersihkan hati melalui apa? Zikrullah. Zikrullah ada banyak kaedah. Kita sembahyang, kita zikir pada Allah. Kita baca Quran, kita zikir pada Allah. Kita bersalawat, kita apa? Kita apa tadi? Marhaban apa semua kan? Itu kita ingatkan Nabi, kita puji Nabi. Kita sanjung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana ingat pada Allah, ingat pada Rasulullah, lain kelah. Hidup kita akan jadi tenang, tuan-tuan. Hidup kita jadi selesa. Sebab apa? Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Ditimpa kepada mereka kehinaan. Manusia ni dihina, maksudnya Allah laknat mereka, Allah kutuk mereka. Di mana sahaja mereka berada, illa bihablin minallah, melainkan mereka jaga hubungan baik mereka dengan Allah SWT dan hubungan baik mereka dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk. Jaga yang ni, hablum minallah wa hablum minannas ni kena pelihara elok-elok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya kita mendapat ar-rahmah, keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyakkan
untuk kita sentiasa zikrullah dan kita menghayati sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah untuk kita nak tenangkan jiwa kita, bukan dengan cara pergi duduk terlibat dengan benda-benda munkar dan maksiat yang kesemuanya mengundang kemurkaan daripada Allah dan menambahkan dosa dan noda. Sebab dosa dan noda ni, tuan-tuan perempuan sekalian, dia akan mengganggu gugat kehidupan manusia. Saya nak kongsi dengan anak-anak sekalian, ada seorang ni diceritakanlah, ada seorang gadis ni yang jenis hidup berpeleseran, berkeliaran. Orang kata dulu bohsia bohjan tu ya. Ingat bohsia bohjan dulu ni? Kita dulu ingat apa dia? Bohjan tu lelaki yang apa? Dia jenis hidup cari perempuan ni, dia berzina, dia merendak dan sebagainya, buat benda munkar-benda maksiat. Bohsia ni dia pun dia hidup lelong habis, gadai habis, maruah harga diri dah. Ini bohsia bohjan. Jadi dia pun terlibat dalam apa? Dalam gejala sosial yang apa? Yang menjejaskan maruah dirinya. Akhirnya apa jadi kepada dia? Dia mengandung anak luar nikah. Jadi bila mengandung tu, baru dia rasa nak menyesal, baru dia rasa susah hati tu. Jadi dia cuba untuk nak apa? Mengeluarkan apa? Janin yang ada dalam rahim dia. Dengan dia buat macam-macam lah. Tapi tak keluar juga. Allah tak izin. Akhirnya dia pun mengandung sampai dia lahirkan anak. Bila lahirkan anak ni, dia rasa benci pada anak. Dia tak suka pada anak ni, pasal anak tu lahir bukan dengan cara pernikahan yang sah. Anak luar nikah. Yang lelaki yang yang berzina dengan dia entah ke mana, tak ambil tanggungjawab dah lelaki. Jenis hak ni, jenis haprak. Dan dia kan nak ambil kisah kan. Dia kira melampiaskan nafsu dia pergi cari orang lain pula. Ini masalah lah. Yang akan tanggung derita, tanggung risiko si perempuan. Jadi dia rasa menyesal apa semua. Dia lahir anak tu, dia tengok muka anak tu, dia jadi marah, dia jadi tak apa. Tak suka dengan anak tadi. Maka dia ambil keputusan nak bunuh anak tu. Allah. Nak bunuh pula. Tahu dengan cara apa dia bunuh? Dia ambil, dia cekup muka anak tadi. Dia cukup. Dia ambil, kita tak kentolah lah, kentol lagu kuning, dia ikat leher anak tu, dia cekik leher anak. Lepas tu anak tadi ni yang apa? Suci bersih ni. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Anak tu duduk tengok muka dia. Muka siapa? Muka mak dia. Siapa mak budak-budak tu? Dia tu, budak perempuan tu. Duduk tengok muka dia. Dia pun jadi takut pula pasal anak tu parti dia ada usia dah. Maka dia pun buat kali yang kedua, dia tutup muka anak dia, ada ikat, dia ada cekik. Dengan takdir Allah, matilah anak tu. Maka dia pun buang anak tu. Tak boleh buat dia. Dosa dia dah dua. Yang pertama dosa zina. Yang kedua dosa bunuh anak hidup tadi ni. Dia main balik zaman jahiliah dulu. Hak bunuh anak hidup tu. Kemudian akhirnya dia selesai dirundung dengan dosa. Lama kelamaan dia pun disahkan mengidap psikiatris. Dia orang apa jadi gila lah. Jadi tak siuman. Nak kena pergi bawa ke Tanjung Rambutan. Tu pasal punca daripada apa? Punca daripada dosa. Maksud dosa ni kita kena minta ampun segera dengan Allah SWT. Jangan tangguh-tangguh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah kata, segeralah kamu minta ampun daripada Tuhan kamu, di mana Allah menjanjikan orang yang Allah bagi keampunan kepada dia akan dapat syurga yang seluas langit dan bumi yang Allah sediakan kepada orang yang bertakwa. Kena minta ampun. Sebab tu kita lepas sembahyang pun kita suruh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ataupun huwal hayyul qayyum. Boleh baca dua wajah. Nak baca wal hayyul qayyum pun boleh, wal hayyul qayyum pun boleh. Sebab antara lafaz yang digeruni, ditakuti oleh syaitan ialah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa maksud dia? Aku minta ampun padamu ya Allah.
Astaghfirullahalazim. Allah yang maha agung, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, melainkan Dia yang sifat Allah al-hayyu, iaitu yang maha hidup, al-qayyum yang maha mentadbir sekalian alam dengan sendirinya. Wa atubu ilaih, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Syaitan takut tu dengar kita istighfar. Kan? Pasal apa? Pasal menyebut nama Allah, menyebut apa? Lafzul jalalah itu digerumi oleh syaitan. Jadi perbanyakkan untuk kita istighfar atas kealpaan kita, kelalaian kita, sewaktu kita menelusuri dan menjejaki kehidupan atas muka dunia ini. Perbanyakkan mohon ampun dengan Allah, di mana Allah menjanjikan orang yang Allah ampunkan dosa dia, Allah anugerahkan dia dengan syurga yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa melalui zikrullah, melalui bacaan Al-Quranul Karim, amal ibadat kita, amal salih kita, sedekah kita, infak kita, itu semua amal salih langkah yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan itu dia boleh menenteramkan jiwa kita dan mensuci bersihkan hati kita. Hati yang terbaik ialah hati yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang punyai jiwa yang penuh dengan ketenangan, kembalilah kamu bertemu dengan Tuhanmu dalam keadaan Allah redha kepada kamu, kamu redha pada Allah. Allah sayangi kita, kita sayangi Allah. Allah cintai kita, kita cintai Allah. Allah kasih pada kita, kita kasihkan Allah. Itu yang kita nak. Biarlah kehidupan kita nanti di penghujungnya bertemu Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, redha meredai di antara bainal khaliq wal makhluk, di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kalangan hamba-hambaku, dan wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurgaku. Ini nikmat Allah bagi pada orang yang punya jiwa yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman, yang sentiasa dibasahi lisannya itu dengan zikrullah, lisanan zakira, lisanan ratiban bi zikrillah, lisan yang basah untuk mengingati Allah SWT. Lidah kita tu sentiasa dingin dengan sebut nama Allah, dengan sebut kebesaran Allah, dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Maka orang yang apabila mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT, maka Allah akan angkat kedudukannya di akhirat. Maka kehidupannya itu akan berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Ruh yang keluar daripada jasad dia, ruhun tayyibah. Ni ruh kita ni nanti dia akan keluar daripada jasad kita. Dia tak duduk dalam sama-sama dengan kita bila dah sampai akhir hayat kita. Maka ruh yang keluar daripada jasad orang yang beriman ni, anak-anak sekalian, ruh itu ruh tayyibah, ruh yang baik, yang berbau harum, seperti mana haruman kasturi diarak disambut oleh para malaikat seronok ni tuan-tuan, sambut ruh orang yang beriman. Kemudian dibawa bertemu Allah SWT. Allah katakan pada malaikat, bila letak ruh ini di Illiyin. Di mana Illiyin? Itulah tempat orang-orang yang ruh orang-orang baik, catatan orang-orang baik. Kalla inna kitabal abrar lafi Illiyin wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum. Yang ni tempat orang-orang abrar, orang-orang yang baik, yang mereka ini sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadat mereka, amal saleh mereka sentiasa dibajai dan disuburkan dengan penuh rasa perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena bentuk jiwa kita supaya jadi jiwa kehambaan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kehambaan kita salatkan, daripada berdiri betul kita boleh rokok, kita boleh sujud. Itu menunjukkan kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh meletakkan diri kita yang di atas
ke tempat yang paling bawah, iaitu di atas tikar sejadah. Betul? Yang di saat itu, saudara dan saudari, tuan-tuan sekalian, waktu kita sujud tu, punggung kita lebih tinggi daripada kepala kita. Kita sanggup buat. Kenapa? Kerana kita manusia yang punya pelbagai bentuk kelemahan, ketaifan, sedang bermunajat, sedang berhadapan, bermuwajahah dengan zat yang maha agung, yang maha hebat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita letakkan dahi kita di atas tikar sembahyang, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita bertasbih dalam sujud kita, maha suci Allah yang maha tinggi, dan segala pujian layak bagimu ya Allah. Gitu maksudnya. Kita kena sentiasa memuji kebesaran Allah SWT. Kita memahami kedudukan dan juga status kita sebagai hamba Allah yang punya kelemahan dan ketaifan. Hanya saja Allah yang maha hebat. Sebab itu kita mohon supaya Allah bagi kekuatan iman dan takwa kepada kita untuk kita laksanakan segala bentuk kebaikan dan kebajikan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan kita dah sebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab kita minta tolong dengan Allah, sebab kita tak mampu. Allah yang bagi kekuatan iman, takwa pada kita, kekuatan spiritual dan fizikal kepada kita untuk kita teruskan aktiviti kita, amal perbuatan kita dalam menjunjung tinggi perintah dan arahan daripada Allah SWT. Sebab tu nak minta tolong dengan Allah, minta bantuan Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu kami, tolong kami untuk kami sentiasa ingatkan kamu ya Allah, untuk kami syukuri segala nikmat yang kau anugerahkan kepada kami, untuk kami sentiasa memperelokkan amal ibadat kami kepada Allah SWT. Doa tu anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita baca waktu bila waktu kita dalam tahiyat akhir. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, Nabi pesan kepada Muaz, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi jumpa Sayyidina Muaz, wahai Muaz, aku kasihkan kamu dan aku hendak kamu bacalah doa ini ketika kamu berada di penghujung daripada sembahyang kamu. Fi kulli duburin minas salat. Di penghujung sembahyang ni waktu bila? Waktu tahiyat akhir lah. Lepas belum kita nak bagi salam tu, lepas kita baca tasyahud akhir, sebelum nak bagi salam kan kita baca doa, ya muqallibal qulub Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Tambah lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta tolong dengan Allah untuk kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal ibadat kita. Dan satu lagi doa yang diajar kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang disebut ad-du'a ba'da tasyahud akhir qabla salam, iaitu doa selepas tahiyat akhir sebelum salam. Baca package tu makna ada 4 lah. Yang pertama, ya muqallibal qulub. Yang kedua, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Yang ketiga, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan yang keempat ialah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada 4 perkara yang kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, daripada azab api neraka jahanam, daripada azab kubur, daripada fitnah ujian kehidupan, ujian kematian, dan juga daripada fitnah kejahatan ad-dajjal. Ini semua minta tolong dengan Allah yang kita boleh baca di penghujung sembahyang kita, iaitu sebelum kita bagi salam. Lepas dah kita baca semua tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan memelihara kita, melindungi kita, memimpin kita, membimbing kita ke jalan kelandasan yang diredai dan direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sebut 3S kan, 3S tadi kan, itu merupakan senjata golongan musuh Islam untuk nak mengucar-ngacirkan dan mencacah merbakan kegiatan dan juga amalan umat Islam. Maka kita kena lawan 3S yang ditaja oleh musuh, dengan kita juga ada 3S untuk kita nak nak jadi senjata ampuh
dalam kita menangani segala ujian kehidupan kita sewaktu kita berada atas muka dunia ini. Apa 3S? Ya, kita memahami bahawa dunia adalah darul ibtila, tempat kita diuji dengan pelbagai bentuk ujian dan dugaan. Maka dalam kita menangani ujian dan dugaan tersebut, kita hendaklah S yang pertama, kena banyak sabar. S, sabar menghadapi ujian dan dugaan. S yang kedua, kita kena apa? Kita kena sangka baik dengan Allah SWT. Husnuzan billah. Sangka baik maksudnya kita memahami apa saja qada dan qadar yang Allah tentukan kepada kita, kita kena terima, kita kena reda, dan kita memahami ada hikmah yang terbaik di sebalik apa yang Allah uji kita. Sebab tu kita kena baik sangka dengan Allah ataupun sangka baik dengan Allah. Dan yang ketiga, sentiasa doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3S, yang pertama sabar, yang kedua sangka baik dengan Allah, dan yang ketiga ialah kita sentiasa doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita perkongsikan pada pagi ini ada kebaikan, kemanfaatan kepada kita sekalian. Terima kasih semua atas kehadiran dan komitmen, iltizam dan istiqamah yang terbaik menjayakan program sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Sekolah Kebangsaan Lubuk Cempedak dengan kerjasama dan kolaborasi dengan Masjid Al-Hijrah Qaryah Lubuk Cempedak di Pulau Tuba, Langkawi pada hari ini. Mohon maaf terkasar bahasa terlanjur bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.